Selamat pagi, salam sejahtera. Bagi mereka yang sudah menganalisis Kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim, pasti banyak perkara yang boleh kita cakapkan. Pagi hari ini, kita nak cakap apa komen Zahid Hamidi selepas dilantik Timbalan Perdana Menteri. Selepas dikecam hebat, selepas diperkatakan dengan begitu hebatnya di media sosial maupun dalam parti-parti tertentu, terutamanya Perikatan Nasional, maka akhirnya Zahid Hamidi tampil memberikan kata dua beliau. Wah, ini memang hebat. Sebelum kita teruskan ulasan ini, mohon kiranya anda bantu saya untuk menekan butang subscribe. Tekan butang subscribe itu percuma dan juga dapat membantu saya untuk menyuarakan, mengembangkan channel yang saya tubuhkan ini. Saudara-saudara sekalian, selepas beberapa jam Zahid Hamidi dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri, ini komen peribadi daripada Zahid Hamidi yang memang mengejutkan semua pihak, terutamanya Muhyiddin dan Hadi Awang. Zahid katakan, ketepikan perbezaan politik, realisasikan kerajaan perpaduan demi kepentingan rakyat. Wow, ini memang hebat. Timbalan Perdana Menteri yang baru dilantik, Ahmad Zahid Hamidi, berkata, masalah dan perbezaan politik harus diketepikan bagi merealisasikan kerajaan perpaduan yang sebenar demi kepentingan rakyat. Kita memberikan keutamaan kepada rakyat untuk mewujudkan kestabilan pada negara bagi menggamit semula pelabur untuk masuk ke negara ini dan menggalakkan DDI pelaburan langsung domestik, kata beliau kepada pemberita selepas istiadat mengangkat sumpah jawatan di Istana Negara hari ini. Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, jemaah menteri daripada Barisan Nasional yang dilantik dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan mampu memantapkan sistem pentadbiran dan pengurusan negara. Beliau berkata, Wakil BN berpengalaman luas dan mampu menggalas tanggungjawab serta mudah berasimilasi dengan dasar kerajaan yang akan dilaksanakan. Terdahulu, Zahid bersama 26 menteri lain mengangkat sumpah jawatan di hadapan Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah pada istiadat pengurniaan surat cara pelantikan dan istiadat mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia di Istana Negara. Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria turut berangkat pada istiadat itu. Hadir sama Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan isteri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Perdagangan dan Komoditi Fadilah Yusof berkata, pelantikan beliau disifatkan sebagai satu sejarah dan pengiktirafan besar kerana buat pertama kalinya wakil dari Borneo dilantik ke jawatan kedua tertinggi dalam pentadbiran negara. Beliau berkata ia membuka peluang yang lebih besar untuk memperkasa usaha merealisasikan segala intipati yang terkandung dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA 63. MA 63 kata beliau menjadi antara agenda utama yang akan beliau selesaikan secepat mungkin, malah perkara berkaitan perjanjian itu telah dibincangkan dengan Perdana Menteri. Mengulas mengenai perancangan beliau bagi pembangunan Sabah dan Sarawak, Fadilah berkata komitmen penuh akan diberi bagi memastikan jurang pembangunan antara wilayah dikurangkan meliputi pelbagai aspek termasuk pembangunan sosial dan ekonomi. InsyaAllah itu yang akan menjadi harapan saya untuk mendapatkan jurang antara tiga wilayah Semenanjung, Sabah dan Sarawak, katanya lagi. Saudara-saudara yang dihormati sekalian, ramai orang yang seakan-akan tidak setuju dengan pelantikan Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri. Walau bagaimanapun, dengan adanya beliau masuk dalam kabinet tersebut, ini akan menjamin kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga kerajaan perpaduan ini akan bertahan selama 5 tahun lagi. Yang lebih penting, saya setuju yang dikatakan oleh Zahid Hamidi ini, yang lebih penting sebenarnya bukanlah perbezaan politik, tetapi yang lebih penting ialah kemakmuran negara, perpaduan negara dan juga kesejahteraan negara ini. Negara Malaysia haruslah diutamakan melebihi
parti-parti politik yang ada di luar sana. Sekian dulu, ikuti terus ulasan yang kedua selepas ini. Cerita kepada kamu semua, tapi sebelum itu bantu saya untuk tekan butang subscribe untuk mengembangkan channel ini supaya kita dapat sampaikan suara-suara rakyat kepada seluruh rakyat Malaysia. Kita mewakili suara rakyat, berbicara tentang suara rakyat, mengkritik untuk suara rakyat, dan menyampaikan segala keperluan rakyat, segala suara rakyat yang penting-penting saja, saudara-saudara. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Kan? Betul kah tidak? Baik. Saya nak sampaikan kepada kamu semua, ada seorang menteri yang telah dilantik, belum sempat pun angkat sumpah, telah bolehlah katakan letak jawatan atau tarik diri daripada jawatan tersebut. Siapa dia? Gobind Singh. Gobind Singh telah menolak jawatan menteri dengan alasan untuk tumpu tugas sebagai ahli parlimen. Ahli Parlimen Damansara Gobind Singh Dio menjelaskan dia menerima tawaran untuk menganggotai kabinet kerajaan baru, tetapi menolaknya atas sebab ingin memberi tumpuan terhadap tugasnya sebagai ahli Dewan Rakyat. Gobind menjawab soalan mengenai ketiadaan namanya dalam senarai kabinet yang diumumkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim menerusi kenyataannya hari ini. Dia mengesahkan Anwar memang menawarkannya untuk menyertai kabinet. Namun setelah mempertimbangkannya, saya memberitahu yang saya tak dapat berbuat demikian dan saya akan memberi tumpuan kepada peranan sebagai ahli parlimen dan membantu kerajaan dengan apa saja cara yang saya boleh lakukan, kata beliau. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepadanya kerana menawarkan saya untuk menjadi sebahagian kabinetnya. Sekali lagi saya menyatakan saya sepenuhnya yakin terhadap kepimpinannya dan dia akan berjaya membawa Malaysia ke tahap lebih tinggi, kata Gobind Singh. Dia menjadi Menteri Multimedia dan Komunikasi ketika pentadbiran PH pada tahun 2018. Ketika dihubungi, Gobind Singh menyangkal keengganannya untuk menyertai kabinet ada kaitan dengan pelantikan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri. Ketika ditanya berkenaan perkara itu, Gobind menjawab, tidak benar, ada sebab lain kepada keputusan ini dibuat. Setakat itu jawapan saya, kata Gobind Singh. Saudara-saudara, ini memang mengejutkan kerana rupa-rupanya pemimpin hebat ini bukan tidak mahu masuk kabinet kerana adanya Zahid Hamidi, tetapi beliau tak masuk kerana dia benar-benar mahu menumpukan tugas sebagai ahli parlimen. Beginilah yang kita kehendaki, pemimpin yang berterus terang. Kalau memang tak boleh buat, lebih baik undur diri. Jangan ada dalam kabinet tapi tak lakukan kerja. Ramai orang nak sangat masuk dalam kabinet tapi tak buat kerja. Saja-saja suka kuasa, saja-saja suka duitnya, saja-saja suka pangkat, saja-saja suka dengan gaji dan imbuhan serta keistimewaannya. Tapi bila bercakap soal kerja, habuk pun tarak. Jadi kalau kamu rasa tindakan seperti ini baik, tolong tinggalkan komen kamu. Sebab itu akan menjadi komen kepada seluruh Malaysia. Pada pendapat saya, secara pribadi, tindakan Gobind Singh meletak jawatan ataupun tidak menerima tugasan sebagai kabinet sebelum dilantik merupakan satu tindakan gentleman. Beliau lebih bagus, katanya, saya menumpukan tugas sebagai ahli parlimen dan menolak jawatan kabinet. Ini pada pendapat saya tindakan gentleman. Lebih baik berterus terang tak mahu daripada hanya menjadi pengisi kepada ruang tugasan tersebut tapi tidak kompeten. Saya berharap Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat melaksanakan tugas sebagai Perdana Menteri kalau ahli kabinet atau menteri tersebut tidak kompeten. Kalau menteri tersebut hanya menteri cap ayam, duduk kat kementerian tapi tak ada sumbangan langsung, saya berharap Datuk Seri Anwar Ibrahim ada keberanian
memecat atau menggantikan menteri tersebut. Kalau menteri tersebut hanya duduk diam, goyang-goyang kaki, tak membawa apa-apa makna, tak membawa apa-apa faedah, saya fikir itu harus ditukarkan. Pecat sajalah. Apa nak takutkan? Lebih baik pecat daripada tak bekerja. Kerana ramai juga orang-orang ni nak sangat menjadi menteri, nak sangat ada portfolio dalam kementerian. Tapi bila buat cakap tentang kerja, aduh, saya pun tak tahu di mana dia ada. Dan kadang-kadang yang lebih mengecewakan, ada menteri ni yang kita ingat dia bukan menteri. Kita tak tahu pun dia menteri. Dan yang lebih parah lagi, kita pun tak tahu kewujudannya. Dan lebih hebat dan dahsyat lagi, kita pun tak tahu rupa-rupanya ada kementerian tersebut. Banyaklah kan. Ada lagi yang penasihat lah, ada lagi yang duta-duta khas lah. Kita pun tak tahulah, betul-betul pula rupa-rupanya muncul ada wujud kementerian tersebut. Yang mengejutkan kita, ada pula kementerian tersebut, tapi seakan-akan tak ada. Boleh cakap macam ada, macam tiada, macam ada, macam tiada kan gitu. Jadi kalau saya lah kan, kalau menteri itu sudah rasa dia tidak kompeten, kalau menteri itu sudah rasa dia tak boleh memberikan komitmen penuh, ada lebih baiknya betul-betul lah jangan terima atau letak jawatan sajalah. Macam Gobind Singh. Gobind Singh ini bagus, sangat bagus memain peranan sebagai ahli parlimen paling bagus yang saya pernah tahu sebagai pembangkang. Beliau tidak pernah gagal mempersoalkan, mengkritik dasar-dasar kerajaan yang tidak sesuai. Tapi apa yang dia buat amat gentleman. Dia kata dia mahu menumpukan perhatian tugas sebagai ahli parlimen. Dan yang menariknya lagi, apabila beliau ditanya mengulas tentang adakah benar beliau tidak mahu menjadi ahli kabinet kerana tidak menyukai pelantikan Presiden UMNO Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri, Gobind Singh menjawab dengan tegas, tepat dan jujur. Dia kata, tidak benar. Ada sebab lain dengan keputusan itu dibuat. Setakat itu jawaban saya, katanya. Dia bukan kerana Zahid Hamidi, tetapi dia mahu menumpukan perhatian sepenuhnya tugas sebagai ahli parlimen. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa bantu saya, tekan butang subscribe sekali lagi dan tinggalkan komen anda. Malaysia kita punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.